Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan artikel yang telah saya baca, saya mendapati bahawa kes kemalangan jalan raya di Malaysia semakin meningkat hari demi hari. Hal ini boleh dikaitkan dengan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dalam bahasa ringkasnya, kedaulatan undang-undang bermakna kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Walau bagaimanapun, tidak semua rakyat Malaysia berpegang dalam prinsip tersebut. Hal ini kita dapat lihat dari kes kemalangan jalan raya yang berlaku pada setiap hari, dan antara puncanya ialah pengguna jalan raya tidak mematuhi peraturan jalan raya seperti menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan juga memandu semasa di bawah pengaruh alkohol. Jadi, akibat daripada sikap segelintir rakyat Malaysia inilah yang menyebabkan kes kemalangan jalan raya meningkat dan semakin membimbangkan. Faktor yang turut menyumbang ke arah kemalangan jalan raya adalah pemandu di bawah pengaruh alkohol. Mengikut undang-undang yang sedia ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Hal ini amat ditekankan kerana pemandu mabuk boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Seperti yang banyak berlaku pada masa sekarang, banyak kemalangan yang telah merenggut nyawa pengguna jalan raya yang lain disebabkan oleh sikap setengah individu yang tidak bertanggungjawab memandu dalam keadaan mabuk. Oleh itu, langkah yang sepatutnya hendaklah diambil dengan tegas supaya tidak ada lagi isu mengenai pemandu mabuk punca kemalangan jalan raya. Kes langgar peraturan jalan raya menunjukkan seseorang itu tidak peka terhadap rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Mereka ini kurang pengetahuan tentang undang-undang jalan raya. Saya selalu berpendapat, seorang pemandu yang cekap harusnya biasa dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu APJ. Namun disebabkan sikap acuh tak acuh mereka terhadap kepentingan pengetahuan undang-undang jalan raya, mereka telah menimbulkan pelbagai komplikasi buruk. Kebanyakan kes kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri. Maka setiap pemandu itu diharuskan untuk mempelajari ilmu pengetahuan undang-undang jalan raya. Sebagai contoh, penggunaan telefon pintar adalah tidak dibenarkan ketika memandu kerana ianya berpotensi besar untuk pemandu itu melakukan kecuaian. Jika semua pemandu ambil peka terhadap undang-undang jalan raya, sudah pasti kemalangan jalan raya itu dapat dikurangkan. Seterusnya, pihak kerajaan turut menyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya yang kian meningkat dalam tempoh PKPB berbanding tempoh PKP. Isu COVID-19 telah menimbulkan banyak kegusaran dalam kalangan masyarakat. Dalam tempoh PKP, orang ramai tidak berani untuk keluar dari rumah untuk menjalankan sebarang aktiviti sejurus mereka patuh kepada arahan undang-undang. Walau bagaimanapun, dalam tempoh PKPB, orang ramai telah mula berpusu-pusu keluar dari rumah, termasuklah tanpa hala tujuan. Pihak berkuasa yang melaksanakan sekatan jalan raya di seluruh Malaysia tidak mencukupi kerana mereka tidak peka kepada lorong tikus yang digunakan oleh orang ramai untuk tidak bertembung dengan pihak berkuasa. Berdasarkan artikel yang dikaji iaitu kes kemalangan jalan raya meningkat sepanjang PKPB berbanding PKP, mungkin dapat dikaitkan dengan keadaan jalan raya yang tidak begitu memuaskan. Kita semua sedia maklum keadaan jalan raya di Malaysia, lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar, berlubang, bersimpang siur dan juga mungkin deretan lori yang menyebabkan pengguna terpaksa memotong walaupun dalam keadaan yang berbahaya. Jadi, dengan situasi ini kita dapat kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dengan elemen rakyat Malaysia yang lebih bertanggungjawab dan juga berakhlak mulia. Dengan adanya dua elemen ini, rakyat berupaya untuk menikmati kesejahteraan diri dan juga dapat memberi sumbangan. Jadi rakyat Malaysia perlulah bertindak dan membuat aduan tentang keadaan jalan raya ataupun memandu dengan lebih tertib untuk lebih bersedia menghadapi apa jua keadaan. Kemalangan jalan raya banyak meninggalkan kesan yang buruk kepada individu. Antara kesan kemalangan jalan raya kepada individu ialah individu berkemungkinan akan kehilangan nyawa ataupun kehilangan harta benda dan kehilangan anggota badan seperti tangan dan kaki.
oleh sebab hentaman atau pelanggaran yang begitu kuat daripada kenderaan mereka yang menyebabkan kerosakan dan kematian. Selain itu, individu juga akan mengalami trauma. Trauma ini akan menyebabkan mereka terjejas dalam mengendalikan kenderaan mereka lagi. Akhir sekali, individu juga akan menghadapi kerugian daripada segi kehilangan harta benda dan kos perubatan mereka yang menyebabkan mereka memerlukan sejumlah wang yang besar. Kemalangan jalan raya akan menyebabkan imej negara terjejas. Nama baik negara turut buruk kerana kadar kemalangan jalan raya yang tinggi mencerminkan sikap rakyat yang tidak berhemah dan tidak bertamadun di jalan raya. Kemalangan akan merosakkan harta benda dan harta kerajaan. Kemalangan jalan raya akan menyebabkan kenderaan terbabit dan keadaan jalan raya rosak dan menyusahkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kerajaan terpaksa mengeluarkan kos dan berbelanja lebih untuk mengurus dan menyelenggara sistem jalan raya. Hal ini demikian menyebabkan setiap tahun negara mengalami kegawatan ekonomi. Oleh hal yang demikian, kita hendaklah berusaha untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan jalan raya. Berdasarkan artikel, kes kemalangan jalan raya yang kian meningkat terutama ketika musim PKP amatlah membimbangkan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak bagi menangani isu ini. Antaranya ialah peranan yang dilakukan oleh pihak media massa. Pihak media massa iaitu sama ada pihak media cetak atau media elektronik perlu mempromosikan atau mengeluarkan isu berkenaan kes kemalangan jalan raya ini. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati serta berhemah ketika menggunakan jalan raya. Selain daripada itu, media massa yang memainkan peranan ini dikatakan menepati salah satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Langkah seterusnya adalah mula dari sekolah. Kementerian Pengajaran Malaysia seharusnya mewujudkan pendidikan tentang keselamatan di jalan raya di sekolah. Sebagai contoh, menghasilkan modul pendidikan keselamatan jalan raya atau PKJR agar semua pelajar dapat mematuhi dan memahami Undang-Undang Keselamatan Jalan Raya di Malaysia. Selain itu, guru juga berperanan dalam memberikan pendidikan dan menambah pengetahuan pelajar tentang undang-undang dan keselamatan jalan raya. Pihak sekolah boleh mengadakan ceramah tentang kesedaran dan keselamatan jalan raya atau menampal poster di sekeliling sekolah untuk pembacaan dan pengetahuan semua pihak sekolah termasuk guru dan pelajar. Pihak kerajaan perlu mengambil beberapa tindakan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Antara tindakan yang boleh diambil ialah dengan memasang kamera perangkap kelajuan di kawasan-kawasan yang strategik. Langkah ini perlu diambil bagi mengawasi had kelajuan kenderaan yang dipandu oleh mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga hendaklah membagi keadaan jalan raya di negara kita. Jalan raya yang tidak diselenggara dengan baik juga boleh mendatangkan bahaya kepada para pemandu dan juga pengguna motosikal. Kita telah membincangkan aspek-aspek berkaitan kemalangan jalan raya serta kesannya terhadap individu dan masyarakat. Kita dapat melihat punca kemalangan seperti faktor dalaman berkait dengan sikap personaliti yang mempengaruhi tingkah laku. Hasilnya, tingkah laku negatif seperti mandu dalam keadaan mabuk serta sikap sambil lewa terhadap pengetahuan prinsip undang-undang sering membawa terjadi kemalangan. Manakala punca faktor luaran seperti cuaca persekitaran membawa peratusan yang sedikit. Oleh itu, pendekatan saintifik perlu diambil kira bagi mencegah berlakunya kemalangan dengan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu kemalangan jalan raya sebagaimana falsafah pendidikan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang. Kita tidak harus menyalahkan sesuatu pihak semata-mata kerana berlakunya satu kemalangan, tapi apa yang harus masyarakat fikirkan ialah sejauh mana tanggungjawab mereka ke arah menyahut seruan kerajaan dalam menangani dan seterusnya mengurangi nahas di jalan raya.